A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya muallim. Alright, insyaAllah kita mulakan kelas seperti biasa dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita sambung pembelajaran kita. Awak dah ada buku teks dah kat depan awak? Dah. Okey, apa yang kita buat minggu lepas? Kita Mohon, apa yang kita buat minggu lepas? Selain korang buat Ustaz marah minggu lepas, peace off. Apa lagi yang kita belajar minggu lepas? tentang Piramid makanan. Okey, so minggu lepas kita belajar tentang piramid makanan. piramid makanan. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan lebih spesifik melihat kepada apa benda itu yang berada di dalam piramid makanan tu. Kategori-kategorinya. Okey? Okey, jadi semua Boleh. buka muka surat 96. Kenapa kau tulis ayam golek? Ayam golek, ayam madu, ayam bakar, ayam panggang, ayam apa? Apa dia, Pak? Apa dia? 96 buka dah. Alright. Apa tajuk dia kat atas sekali? Nutrien menjamin kesihatan. Nutrien menjamin kesihatan. Okey, situ je dulu. Tajuk je dulu mesti dah ada perkataan yang korang tak faham dah. Betul tak? Betul. Bagi tahu Ustaz, apa tu nutrien? Betul. Nutrien. Apa itu nutrien? Tak, Ya, kalau tajuk pun kita tak faham, kita tak boleh Nutrien nak go on ni. Kita kena faham tajuk dulu. Apa itu nutrien? Nutrien ialah bahan zat. atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk untuk tumbuh tumbuh saraf. saraf. Yes, sangat betul. Jadi nutrien adalah keperluan apa? keperluan badan. Keperluan Tubuh. badan lah. Keperluan badan lah. Betul lah Harman. Keperluan badan untuk kita untuk membesar setiap hari. Okey, pernah dengar pula perkataan nutrisi? Dalam English, benda ni lebih mengelirukan. Okey, sebab satu adalah nutrition, satu adalah nutrient. Tapi dalam BM pun benda ni mengelirukan juga. Cuma bunyi dia tak berapa nak mengelirukan lah sebab satu berakhir dengan I. Okey, jadi bunyi ni satu nutrisi, satu nutrient. Nutrient kita dah tahu apa. Nutrisi apa pula? Nutrisi dan nutrient adalah dua benda yang berbeza dan awak kena tahu perbezaan nutrisi dan juga nutrient. Nutrisi vs nutrient. Nutrisi. Ada T ke tak bahasa BM tak ada N-E-N. Okey. Nutrisi vs nutrient. Apa tu nutrisi? Apa pula nutrient? Nutrient kita dah faham tadi. Keperluan setiap hari. Keperluan harian. Keperluan harian untuk tubuh badan kita membesar. Nutrisi? Apa benda? Nutrisi Apa dia? badan untuk badan kita juga. Apa dia Arman? Apa dia? Untuk badan kita juga. Untuk badan juga, betul. Sangat betul juga. Tapi kenapa boleh wujud dua perkataan ni? Mesti ada beza dia. Zat. Maybe untuk zat. Okey. Sama je. Bawah nutrisi pun karbohidrat, protein, lemak. Sama juga. Bawah nutrien pun karbohidrat, protein, lemak.
So untuk senang dalam subtopik ini awak kena faham ustaz akan menggunakan short form Dan short form itu kalau K adalah karbohidrat, P adalah protein, L adalah lemak. Okay? Boleh. Alright, okay. So sama je nutrisi pun ada carb, protein dengan lemak. Nutrien pun ada carb, protein dengan lemak. Dah tahu apa beza nutrisi dengan nutrien? Siapa tahu? Tak tahu? Tak tahu ke? Korang tak tahu pun tak nak cakap kan? Korang tak tahu ke? Tak. Ha. Nutrisi. Apalah masalah korang ni? Geram betul lah aku. Okay. So nutrisi adalah zat yang diperlukan apabila awak berada dalam keadaan yang dah sakit. Okay. Oh. Ustaz ulang. Nutrisi adalah zat yang awak perlukan ketika awak berada dalam sesuatu keadaan yang tak sihat. Jadi nutrisi adalah zat yang kita ambil dengan kuantiti yang akan membetulkan balik badan kita. Bezanya dengan nutrien untuk orang yang dah memang sihat sebagai pembesaran harian dia sahaja. Faham? Sebagai contoh, kalau orang tu ada penyakit gout, katakan, dia tak boleh makan protein yang terlalu tinggi. Okay? Jadi, nutrisi untuk dia, mungkin bahagian protein tu rendah. Tapi bahagian karbohidrat tu agak tinggi. Mungkin. Tapi maksudnya dia akan di-adjust. Dia akan dimainkan supaya dapat menstabilkan badan orang tersebut. Okay? Faham? Maknanya nutrisi adalah menu makanan untuk orang sakit. Nutrien adalah menu makanan untuk orang sihat setiap hari. Jadi, apa yang kita nak belajar pada hari ini bukan nutrisi. Tapi ia adalah nutrien. Faham? Faham. Okey. Awak akan jumpa perkataan nutrisi ni. Kenapa Ustaz terangkan nutrisi ni? Sebab awak akan jumpa perkataan nutrisi ni dalam page-page seterusnya. So first awak kena tahu dulu apakah bezanya nutrisi dan juga nutrien. Okey, so yang ni dah jelas. That's it. So, dalam piramid makanan itu atau dalam satu-satu nutrisi itu, dalam sesuatu makanan itu, benda yang kita perlu ambil kira ada 4. Apa dia yang pertama? Vitamin. Ada 4. Come on, fokus. Sekarang Ustaz reject semua yang main chat-chat ni sekarang. Geram dah aku kelas korang ni. Vitamin. Ada 4. Apa dia? Pertama? Karbohidrat. Very good. First, karbohidrat. Second, kita ada apa? Protein. Bagus. Protein. Third, kita ada apa? Lemak. Lemak. Yes. Dan akhir sekali kita ada apa? Vitamin, garam, Vitamin dan mineral. Put it there. Okay? Sampai situ je. Vitamins dan mineral. Okay. Ini adalah 4 benda. 4 benda yang ada dalam setiap makanan, cuma bezanya sikit atau banyak aje. Dan ini adalah 4 benda yang awak kena ambil kira bila awak nak pilih makanan yang sihat. Okay? Yang dah terlebih berat badan apa semua dah gemuk nak adjust balik. Ini adalah 4 bendanya. Okay, jadi sekarang kita nak fahamkan 4 benda ni. So, jom kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali, kita pergi kepada karbohidrat.
Okay. Karbohidrat. Contoh makanan karbohidrat apa dia? Nasi. Nasi, betul lagi? Mi. Roti. Roti, betul. Lagi? Maggi. Mi, betul. Gandum. Okay, jadi itu adalah karbohidrat. Okay. Tak, persoalan dia, kenapa kita letakkan mi tu kepada karbohidrat? Kenapa kita letakkan nasi tu kepada karbohidrat? Sedangkan dia adalah sebuah kategori zat sahaja. Dia bukanlah kategori makanan. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab ada gandum. Membekalkan tenaga. Makanan berat. Apa dia? Membekalkan tenaga. Sebab kandungan karbohidrat dia paling tinggi. Maksudnya dalam nasi, dalam sepinggan nasi sebenarnya ada je protein. Ada je lemak. Ada je vitamin dan mineral. Ada. Okay? Semua tu ada. Tapi dalam nasi atau dalam mi atau dalam roti, kandungan yang paling tinggi adalah karbohidrat. Atas sebab itulah, dan dia tinggi yang sangat banyak tinggi yang sangat banyak berbanding benda-benda yang lain. Atas sebab itulah kita meletakkan nasi, mi, roti, gandum dalam kategori karbohidrat. Sebab karbohidratnya paling tinggi. Tapi dia ada je nutrisi yang lain dekat dalam tu, tapi sikit-sikit. Faham? Faham? Macam itulah caranya orang-orang yang buat piramid makanan ni mengklasifikasikan makanan tersebut. Dia nak letak makanan ni, nak letak dekat petak yang mana. Makanan ni nak letak dekat petak protein ke, petak lemak ke. Dia akan tengok komposisi tertinggi, zat tertinggi dalam makanan tersebut. Okay? Faham sampai situ? Faham. Okay, so kita balik semula kepada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini fungsinya apa? Membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Sangat betul, membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Ini bermaksud apabila karbohidrat masuk dalam perut awak, nasi masuk dalam perut awak. Sedang. Okey, nasi masuk dalam perut awak, dia bertukar menjadi nasi tu dah masuk dalam perut kita, dia tukar jadi apa? Dia dicernakan menjadi tenaga. Yang kita panggil sebagai kalori. Ustaz, izinkan saya ikut tandas. Okey. Okay, dia akan bertukar menjadi tenaga. Okey? Tetapi kalaulah kita banyak makan tapi kita kurang gunakan tenaga, kita kurang exercise dan sebagainya, kita banyak duduk dan sebagainya, kenapa orang tu boleh jadi gemuk? Sebab selepas nasi menjadi tenaga dan apabila tenaga itu tidak digunakan dalam tempoh masa, satu tempoh masa tak digunakan, tenaga itu bertukar menjadi lemak dalam badan. Tenaga tadi bertukar menjadi lemak di dalam badan. Sebab itulah bila kita lepas makan nasi ke apa, kalau kita nak maintain badan kita fit, janganlah terus tidur ke, baring ke jalanlah sikit ke, menyapu rumah sikit ke, apa ke, jalan main kucing kat luar sikit ke. Faham? Supaya at least tenaga ini
tidak terlalu banyak lebihannya dan tidak terlalu banyak yang bertukar menjadi lemak. Tapi karbohidrat penting sebab karbohidrat adalah sumber Tenaga. tenaga. Faham? Okey. Jadi banyak mana karbohidrat yang awak perlu ambil adalah berdasarkan banyak mana aktiviti awak. Tu cara untuk awak sukat awak punya karbohidrat dengan mudah. Okey, dengan mudah dan awak tak jadi obesiti. Ada banyak lagi cara lain kita boleh pakai pengiraan yang lebih spesifik lah supaya kita terus tahu gramnya dalam karbohidrat. Tapi itu bukan dalam silibus awak. Jadi mudahnya tips untuk awak ukur dengan awak punya kegiatan harian. Okey? Oh, hari ni nak kena buat banyak kerja, ada nak kena angkat kayu, potong kayu dan sebagainya kat luar rumah, penat. Okey, tak apa, makan nasi lebih, tak apa. Okey, tapi hari ni just nak rehat kat rumah apa semua, nak tidur je apa semua. Okey, kurangkan makan nasi. Okey, faham? Ha? Tak faham Kalish? Okey, Ustaz terangkan lagi sekali Karbohidrat, kita ambil nasi lah kat sini, karbohidrat ni nasi lah. Ustaz cuma nak bagi tahu yang karbohidrat bila masuk dalam badan dia akan menjadi tenaga. Okey? Tenaga mesti digunakan. Kalau tak digunakan, dia akan bertukar menjadi lemak. Sampai situ faham tak? Faham. Sampai situ boleh faham? Boleh. Okey, so kalau kita tak nak badan kita terlalu berlemak, yang pastinya, of course lah, lemak ini bila berkumpul akan menyebabkan banyak gila masalah lain. Siapa tahu masalah apa contohnya? Gemuk. Yalah, gemuk tu masalah apa? Gemuk kita akan terdedah kepada masalah jantung, pada masalah kardiovaskular, kepada masalah pernafasan, masalah pergerakan. Kita juga terdedah kepada obesiti. Obesiti tahap 1, tahap 2. Macam-macam. Okey? Bila kita gemuk ni macam-macam lah. Macam-macam kita terdedah. Dia tak sakit lagi. Kita terdedah. Kita mudah untuk sakit. Okey? Jadi, apa yang Ustaz cakap kat awak tadi yang mungkin Kalish tak faham adalah tips. Macam mana kita nak pastikan nutrien untuk karbohidrat kita bandingkan dengan tenaga yang kita pakai setiap hari. Itu cara mudah dia. Kalau hari ni kita banyak buat kerja, makan banyak sikit nasi. Kalau hari ni kita kurang buat kerja, makan kurang sikit nasi. Faham? Nasi dia, kita tak masuk lagi bahagian sayur, bahagian lauk dia. Tak, nasi dia sahaja. Karbohidrat dia sahaja. Okay? Alright. So sekarang awak semua pergi ambil apa-apa pembungkus makanan yang ada nutrisi, info nutrisi kat belakang dia. Sekarang. Go. Saya pergi ambil. Ustaz pergi ambil something tak? Spiran. Jangan nak pergi spiran. Du. Du. Sampai. Du. Kalish. Kau ambil apa tu Kalish? Ya ambil Kau apa? ambil roti. Nak tengok. Kau ambil roti je. Aku pun tak tahu. Kau ambil apa? Roti. Apa yang dia ambil? Roti. Miza ambil roti. Roti apa tu Miza? Brand apa tu? Jom kita go satu-satu. One by one kita go. Jom. Roti wholemeal. Okay. Cuba cari kat belakang dia karbohidrat dia. Karbohidrat. 43.2 gram.
Itu per 100 gram kan? Kan? Okey, so dia ada dua bacaan. Tak apa, kejap lagi nanti baru Ustaz akan terangkan macam mana kita nak baca dua bacaan tu. Tapi first thing first, Ustaz nak awak faham yang sebenarnya dalam setiap makanan walaupun tak dikategorikan sebagai karbohidrat, ada karbohidrat. Contoh, ada makanan lain selain roti, roti dah memang karbohidrat tinggi. Selain tu ada yang ambil makanan lain, Ustaz ada ambil ni. Jajan. Okey, biskut Jacob pun adalah karbohidrat juga. Okey, berapa karbohidrat dia? Dia mesti ada. Petak-petak dah tu. Okey, tengok Ustaz ada ni juga. Ni adalah contoh macam jajan lah, snack. Wasabi kan, benda ni. So benda ni tak ada dalam piramid makanan punya karbohidrat. Kalau tengok dalam piramid makanan karbohidrat, tak ada benda ni, betul tak? Betul. Tapi benda ni ada karbohidrat. So benda ni karbohidratnya 3 gram. Jajan je. Okey lagi. Apa lagi yang awak ada tu? Tunjuklah. Produk apa lagi yang awak ada tu? Roti memang karbohidrat tinggi lah. Roti karbohidrat tinggi. Saya pergi ambil beras jap. Beras tak payah beras memang karbohidrat lah. Ada cheese more ke? 68.8. Okey, Kalish. Apa tadi Kalish? 28.8 gram. Yang itu mesti per 100 tu. Logik? Betul? Ya, Ustaz Edi personal trainer dah 8 tahun dah. Okey. Ada lagi makanan yang selain daripada karbohidrat, tapi dalam dia ada karbohidrat. Kita nak tunjuk kat awak ada karbohidrat. Okey? Makanlah. Okey. So, macam tadi awak kata kan, roti dia terletak dalam karbohidrat dalam piramid makanan dalam kategori apa? Roti. Roti karbohidrat dia. Karbohidrat kan? Betul tak? Betul. Betul tak? Okey. Cuba tengok ada tak protein kat dalam dia? Ada. Ada. Allah. Tengok ada tak protein dalam dia? Ada. Ada. Mesti ada. Betul. Kenapa Mana sama? yang ambil roti wholemeal tadi? Roti wholemeal. Ada tak protein dalam dia? Ni. Ada. Ada kan? Tapi Ikan dia bilis. jatuh dalam Ikan bilis. tapi dia jatuh dalam kategori karbohidrat sebab macam Ustaz cakap tadi, karbohidrat adalah zat yang paling tinggi dalam makanan tu, jadi dia jatuh dalam kategori tu. Tapi sebenarnya dia ada je protein dan lemak dekat dalam dia. Betul tak Arman? Awak tengok dekat nutrisi info tu, roti ada tak protein, ada tak lemak? Ada. Ada kan? Lemak ada kan? Lemak tepu ada kan? Lepas tu ada pula vitamins, mineral. Dia ada tulis pula vitamin B. Tak silap Ustaz kat situ. Vitamin B, something like that. Macam tu ada juga. Betul tak? Kan? Tak nak. Maksudnya semua ada. Cuma karbohidrat paling tinggi jadi dia jatuh dalam kategori karbohidrat. Okey. So karbohidrat fungsi menukar jadi tenaga. Protein fungsi dia apa? Protein fungsi dia pertumbuhan dan perkembangan otot. Okey, pertumbuhan dan perkembangan otot dan juga meningkatkan metabolisme. Metabolisme. Okey, sini Ustaz nak bagi tahu awak satu benda yang penting untuk awak ingat. Okey. Otot dan lemak dia sentiasa berlawanan. Sentiasa apa? Lawanan. Berlawanan. Bukan lemak pada makanan, lemak pada badan. Okey? Hubung kait dia sentiasa berlawanan. Bermaksud kalau otot naik, lemak. Kalau otot naik, lemak Turun. turun. Kalau lemak naik, otot turun. Dia sentiasa berlawanan. Simple gila. Dia punya idea dia simple sangat. Jadi, kalau awak rasa awak banyak lemak, awak nak kurangkan lemak, apa yang awak kena buat?
Makan banyak protein. Tinggikan otot. Protein. Tinggikan otot, makan banyak protein lah. Faham tak kat sini? Dia punya simpelnya benda ni. Betul tak? Faham. Nampak dah? Kalau kita rasa kita ni terlalu kurus tidak berlemak, macam mana kita nak jadikan diri kita berlemak, nak naikkan lemak macam mana? Macam mana kita nak naik tinggikan lemak kita? Namanya sikit. Makan banyak. Kita makan lebih banyak benda yang selain daripada protein lah. Lebihkan karbohidrat. Okey, supaya Tak, otot simpan kita ni tu dah, tak terlalu tinggi sangat. Okey? Dan ingat, kita setiap hari ada limit apa yang kita boleh makan. Jadi kita kena pilih apa yang kita nak makan. Okey, seterusnya kita pergi kepada lemak. Lemak buat apa? Lemak. Apa fungsi lemak? Lemak pada makanan. Membekalkan tenaga. Bekal tenaga. Bakal kata ke. Okey, membekalkan tenaga. Lagi? Penebat haba. Pendapat haba. Betul? Lagi? Ustaz. Jika saya simpan barang ni. Lagi lah. Melindungi organ dalam ni. Okey. Awak pernah tak dalam situasi di mana awak duduk di satu ruang yang sama, awak dengan kawan awak sama je, satu bilik yang sama, tapi kawan awak cakap sejuk, awak cakap panas? Pernah tak macam tu awak dengan adik-beradik awak ke? Kan? Ruang yang sama, tempat yang sama je, suhu yang sama, tapi seorang cakap sejuk, seorang cakap panas. Ada tak pernah jadi situasi macam tu? Ada kan? Jadi itu adalah disebabkan kadar lemak dalam badan. Okay, bila orang tu lemak dia banyak, dia susah, dia punya haba dalam badan dia tak keluar dengan mudah. Okay? Jadi dia akan rasa okey je, panas, okey, relax dalam aircon ke, dia tak mudah untuk rasa sejuk. Dia okey sikit lah. Tapi untuk orang-orang yang kurus, minum. Okay. Untuk orang yang betul-betul kurus, bila dia masuk je kat tempat-tempat yang sejuk, dia akan senang, mudah untuk dia menggigil kesejukan sebab penebat haba dia, lemak tu tak banyak. Okay? Dan yang tak ditulis dalam ni tapi sangat penting sebenarnya, lemak juga memainkan peranan yang sangat penting untuk fokus dan juga otak. Okay? Untuk otak kita, untuk fungsi otak kita. Jadi untuk orang yang terlalu kurus dan tak ada lemak langsung, percayalah, otak awak tidak berada dalam keadaan yang terbaik. Awak memerlukan sedikit lemak supaya otak awak boleh berada dalam keadaan yang terbaik. Okey? Dan juga melindungi organ dalaman. Sebab, okey, macam mana benda ni boleh melindungi organ dalaman? Okey, kita tahu dalam badan kita, in human body, okey, ni badan manusia, kat sini ada jantung, ada paru-paru. No, kat sini ada kidney, kat sini kita ada utensil. And all those things. Betul tak? Betul. Okay. Dan semua benda ni dekat-dekat. Dekat-dekat yang boleh berlanggar-langgar dan sebagainya. Okay. Jadi apa yang melindungi organ ini di bahagian luarnya adalah lemak. Yang menyelaputi, dan benda ini sebenarnya bertindak sebagai keselamatan. Sebab bila benda tu berlemak bahagian keliling dia, bila dia langgar apa-apa dia akan lembut. Faham? Tapi kita tak nak lemak tu terlalu banyak, nanti ada masalah lain. Tapi kita nak ada lemak tu. Okey. Faham? Itu maksudnya lemak melindungi organ dalaman. Sebab dia balut organ tu. Tapi kita tak nak balutan tu tebal. Kita nak dia ada je. Tak nak dia tebal. Tebal lah masalah. Faham? Maksudnya lemak penting ke tak penting? Penting. Semua benda pun penting. Semua benda penting. Penting. Tapi pada kuantiti yang betul. Dan akhir sekali adalah vitamin, garam, mineral dan serat. Vitamins lah. Vitamin dan mineral. Saya panggil vitamin dan mineral je. Okay. Okay. So vitamin dengan minerals ni, apa fungsi dia?
menyihatkan mata, kulit, Ya, rambut ada dan mata. Okey, yang rambut itu dan kuku. adalah secara umumnya lah. Secara umumnya yang awak kena ingat, okey, so vitamin dengan mineral ni boleh menyebabkan sihat apa semua, tapi secara spesifiknya itulah apa yang kebaikan-kebaikan vitamin. Awak pernah dengar vitamin C untuk apa, vitamin D untuk apa, vitamin A untuk apa, vitamin B untuk apa? Pernah. Ha, pernah belajar tak pasal benda tu semua? Tak pernah kan? Tak. Tak pernah lagi. Okey, tak apa. Tapi someday awak akan tahulah benda tu. Saya bagi tahu je. Benda ni semua fungsi dia berbeza. Vitamin A fungsi dia berbeza, vitamin B fungsi dia untuk tenaga, B pula ada daripada B1 sampai B12. Semua fungsi-fungsi dia berbeza. Vitamin C, Aduh. vitamin D, vitamin E. Okey, dan semua itu terangkum dalam vitamin dan mineral. Mineral pula kita ada magnesium, kita ada kalsium, macam-macam. Tapi ringkasnya semua itu adalah untuk menyihatkan mata, kulit dan juga tubuh badan dan juga melancarkan penghadaman. Awak hafal je lah apa yang dia bagi tahu tu. Okey? Okey. Baik, jadi sekarang ada 4 kategori. Apa yang Ustaz nak awak buat latihan hari ini adalah di dalam buku tulis awak. Okey. Okey. Awak kena tulis keempat-empat tu Boleh. dan setiap empat-empat tu Ustaz nak Dia contoh makanan. contoh makanan dia dengan sekejap, awak mungkin susah nak ambil protein, lemak. Contoh makanan je lah. Okey. Awak buat je 1, 2, 3, 4 karbohidrat, protein, lemak dengan vitamin dan mineral. Lepas tu dia punya maksud penjelasan dia, karbohidrat apa maksud dia, protein apa maksud dia. Giliran Ustaz tak kisah, ikut awak lah awak nak buat. Ikut buku tu, kalau ikut buku tu mula-mula vitamin lah kat tepi sekali tu, lepas tu lemak, lepas tu protein, lepas tu karbohidrat, tu ikut awak lah. Tak ada masalah itu. Okey. Lepas tu senaraikan, maksudnya salin dalam buku teks tu dia punya kepentingan dia. Lepas maksud ya, maksud kena tulis. Mula-mula tulis benda tu, lepas tu tulis maksud, lepas tu bagi contoh makanan. Okay, contoh makanan Ustaz nak 3 untuk setiap kategori. 3 untuk setiap kategori. Okey? Boleh. Faham? Semua dengar? Tak ada Faham. yang tak faham pula. Okey, 3 untuk setiap kategori. Lepas tu dah habis awak buat semua benda tu, tulis kat bawah tu 3 risiko yang dekat kebat tu. Bahagian kebat muka surat 97. Sedangkan risiko jika kamu tidak mendapatkan nutrien yang mencukupi. Okey, yang tu Ustaz nak 3. 3 juga. So Boleh. awak kena salin 4 benda. Awak kena bagi 3, 6, 9, 12. 12 contoh makanan dan awak kena bagi 3 kesan. Sekiranya kita tidak mendapat nutrien yang mencukupi. Boleh. Okey, settle. Beres? Beres. Beres. Itu sahaja.